Minta maaf kepada kawan-kawan daripada Indonesia, bukannya bermaksud nak menghina ke apa benda, ni sekadar perbandingan untuk pengetahuan sahaja. Bangsa Indonesia itu boleh dikatakan berjaya. Kemerdekaan Indonesia adalah dipaksa oleh rakyatnya sendiri. Soekarno membawa nasionalisme bangsa Indonesia. Jokowi membawa nasionalisme ekonomi Indonesia. Dan nasionalisme kedua-dua pemimpin ini bersifat antarabangsa. Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih berdaya saing kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri, iaitu bersifat melting point, asimilasi itu. Indonesia sebagai bangsa dan negara yang memiliki sejarah panjang dalam mencapai kemerdekaan, dan sebagai negara kepulauan dengan ragam suku, ras, agama dan golongan. Sekalipun ada persoalan dalam bernegara, namun masih tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Ini yang kerap menjadi perbandingan oleh negara tetangga. Indonesia memang melalui berbagai masa sebelum merdeka, yang mana ada 6 negara yang pernah menginvasi Indonesia, seperti Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Belanda dan Jepang dengan periodisasinya masing-masing. Dan ketika membahas tentang revolusi kemerdekaan, atau yang dikenal dengan Revolusi Nasional, yang mana berakhirnya penjajahan di Indonesia, dengan ditandai proklamasi Indonesia sebagai negara yang merdeka. Namun, pasca proklamasi Belanda kembali melakukan agresi, sehingga negara mana yang mau, ketika sudah merdeka, namun akan dijajah lagi, sehingga dilanjutkan perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan, yang melibatkan semua suku bangsa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu menjadi ciri khas atau jati diri dari bangsa Indonesia. Setiap sejarah sebuah negara memang berbeda-beda, dan kita tidak bisa membandingkan dengan sejarah terbentuknya negara yang satu dengan negara yang lain. Namun, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang sudah menjadi identitas bagi setiap warga negara. Indonesia memang dalam kehidupan bernegara yang tak sesempurna seperti yang dibayangkan oleh setiap warga negara. Karena tentu ada ragam persoalan dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi, yang membedakan Indonesia adalah jati diri dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun hidup dengan ragam suku, ras, agama, golongan dan budaya, bahasa dan ribuan pulau, akan tetapi semuanya bersatu padu dalam nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih berdaya saing kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri, iaitu bersifat melting point, asimilasi itu. Ya. Itu membuatkan rakyat mereka lebih lunak untuk meraihkan perbezaan, kerana perbezaan itu sudah pun menjadi semakin kecil akibat proses asimilasi itu. Jadi ini kita perlu capai di Malaysia walaupun dengan cara yang berbeza. Kalaulah kita boleh mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa wacana untuk semua kaum, saya yakin kita pun boleh jadi seperti Indonesia, terbuka, malah dari segi kita punya perbincangan pun rencam, dan kita boleh sama-sama bangunkan naratif yang lebih baru untuk semua golongan. Bukan hanya T20. Ini kalau kita lihat kat Malaysia, nak cakap hal-hal serius, nak cakap bahasa Inggeris je. Betul. Rakyat marahin tak boleh faham. Sedangkan kita nak ada kesinambungan antara yang di atas dan di bawah. Sebab itulah bahasa kebangsaan itu mampu mengangkat semua pihak jadi satu untuk memajukan negara. Sebelum tu apa-apa minta maaf kepada kawan-kawan daripada Indonesia, bukannya bermaksud nak menghina ke apa benda, ni sekadar perbandingan untuk pengetahuan sahaja. Kita tengok dahulu bagaimana sejarah permulaan sebuah negara tu. Kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa berdarah. Bahkan dalam sejarah pun dia ada satu topik khusus untuk mengkaji kemerdekaan Indonesia ini. Sama ada revolusi kemerdekaan Indonesia itu bermula daripada bawah ke atas. Kemerdekaan Indonesia adalah dipaksa oleh rakyatnya sendiri. Cuba tengok balik peristiwa Rengas Dengklok, bagaimana orang Indonesia, pemuda Indonesia itu memaksa pemimpin untuk umumkan kemerdekaan. Selepas diumumkan kemerdekaan pada tahun 1945 itu, tiba-tiba ada Belanda datang semula. Indonesia yang sudah rasa, okey, kemerdekaan dah diumumkan, kita dah merdeka, kita kena pertahankan sekuat hati, sebab itulah peristiwa berdarah. Daripada rakyat kepada pemerintah, itu kemerdekaan Indonesia. Kalau untuk Malaysia, lain ceritanya. Kemerdekaan Malaysia daripada pemerintah kepada rakyat. Cerita dia dekat Malaysia. Sebab perperangan agresi Belanda itu sehebat mungkin, perjuangan berdarah, dan gara-gara ramainya rakyat yang mati dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tu, sedikit sebanyak dia bagi efek
kepada perjuangan kemerdekaan dekat Malaysia. Kita tak nak negara kita macam Indonesia. Negara kita dah cukup musnah dah di bawah Jepun, di bawah bintang 3. So, perjuangan secara rundingan. By means, apabila perjuangan secara rundingan ini yang mencorakkan pemikiran Malaysia pada hari ini soal jati diri, kalau macam Indonesia dia memang rigid tau, rigid, strict dengan Bhinneka Tunggal Ika mereka. Tapi kalau macam Malaysia, dalam perlembagaan sendiri pun yang banyak mengadaptasi rundingan antara kaum ataupun kontrak sosial, lepas tu dengan kompromi hak istimewa semua itu ini. Benda itu sebenarnya mencorakkan pemikiran. Benar Malaysia ditubuhkan atas dasar kesefahaman rundingan antara kaum itu. Tetapi sejauh mana benda itu diamalkan oleh orang Malaysia pada hari ini? Dalam rundingan antara kaum, antara perkara yang disentuh adalah pengamalan bahasa Melayu perlu ada kepada semua rakyat. Tapi hari ini bukan setakat rakyat yang tak menggunakan bahasa Melayu. Bukan setakat rakyat. Okay? So, lebih runcing lagi, tengok balik kenapa Malaysia ni jadi macam hari ini. Kenapa rundingan antara kaum itu semakin tersisi? Pemisahan Singapura. Sebab kemasukan Singapura, dia bagi impak yang sangat besar kepada aspirasi pembentukan negara Malaysia itu. By means rundingan antara kaum dan juga konsep Malaysia. Itu antara inti dalam pemisahan Singapura. Daripada pemisahan Singapura itu dia lanjut pula kepada rusuhan kaum 1969. Daripada rusuhan kaum itu kewujudan Mageran, rukun negara. Faham tak? Identiti pencarian jati diri Malaysia itu tersisi jauh gara-gara peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau nak faham perbezaannya, sejarah yang membentuk dua-dua bangsa ini. Melalui rundingan, melalui perperangan. Undang-undang negara pun memainkan peranan lah. Undang-undang negara macam Malaysia, kita pernah ada ISA. Dan benda tu Soekarno membawa nasionalisme bangsa Indonesia. Jokowi membawa nasionalisme ekonomi Indonesia. Dan nasionalisme kedua-dua pemimpin ini bersifat antarabangsa. Ada jiwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuasa besar dunia. Tindak tanduk dan gerak kerja mereka semuanya bersifat antarabangsa. Soekarno sudah persiapkan bangsa Indonesia. Dan sekarang Jokowi pula tengah siapkan nasionalisme ekonomi Indonesia. Pemimpin kita tak akan boleh jadikan Malaysia sebagai pemain politik antarabangsa. Sebab kita sendiri pun masih celaru dengan konsep bangsa Malaysia. Kita sendiri pun masih tak jelas dengan identiti negara kita. Kita masih bertelagah isu sekolah, isu bahasa. Hakikatnya, Indonesia sudah semakin jauh ke hadapan. Dan saya risau di manakah kedudukan Malaysia selepas ini. Apakah sebenarnya identiti bangsa yang kita hendak utarakan? Kalau kita katakan bangsa Malaysia, apakah identitinya? Apakah bahasanya? Apakah sejarahnya? Adakah masyarakat ataupun rakyat yang terbentuk di dalam negara ini berkongsi identiti yang sama, berkongsi sejarah yang sama, dan berkongsi bahasa yang sama? Sudah tentu benda-benda ini kita kena selesaikan segera, kerana kalau kita tidak selesaikan segera, negara kita susah untuk ke depan. Dan banyak negara ataupun pembinaan negara bangsa, kalau kita lihat contoh Indonesia, dia walaupun dia banyak mengalami masalah, tapi pembinaan bangsa Indonesia itu boleh dikatakan berjaya. Boleh dikatakan ada bahasa, ada identiti. Mungkin boleh question lah benda lain di Malaysia ini, kan? Kalau kita tanya bangsa Malaysia ni apakah perkara-perkara itu, dan jika kita tak selesaikan perkara ini, kita susah. Sebab sesebuah negara itu mustahil untuk ditegakkan tanpa ada satu bangsa tonggak, kan? Macam kalau saya balik pada teori Ibn Khaldun tadi, membina sesuatu bangsa itu memerlukan, sesuatu negara itu memerlukan asamiah, kekuatan bangsa tonggak. Dan hari ini bila mana kita bercakap tentang wawasan negara, seringkali diketepikan tentang pembinaan nation ataupun bangsa itu sendiri. Dan sekiranya nation itu tidak dibangunkan, memanglah kita akan lihat negara itu maju, tetapi sampai satu ketika dia tidak ada pendukung. Rakyat dia lemah, fragile dan sebagainya, dan bila-bila masa saja dia boleh runtuh dan akan berterusan. Dan ini satu benda yang saya rasa dalam wawasan kita perlu cater, pembinaan bangsa. Kita nak bangsa kita jadi apa? Bangsa bagaimana? Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia, itu sudah tidak asing lagi teman-teman. Jangankan di Indonesia, di seluruh dunia sudah tahu atau sudah menyebar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Terutama di negara tetangga kita. Warga negara tetangga kita banyak yang mengetahui tentang sejarah kemerdekaan Indonesia begitu teman-teman. Seperti yang ada di video barusan.
mereka itu sangat mengetahui tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan teman-teman semua? Nah, jika teman-teman punya pendapat lain tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, silahkan tulis di dalam kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.